Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله العظيم. Amma ba'd. Yang hormati lagi dikasihi nadir dan jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah dan Imam Bilal Hadir Hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama kita merafakkan setinggi syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas limpahan Quran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat dikasihi Allah, di dalam mukaddimah tadi saya membaca beberapa potong ayat Al-Quran daripada surah An-Nahl ayat pertama sehingga ayat yang keempat. Surah An-Nahl ini mengikut turutan penyusunannya di dalam Al-Quran, ia merupakan surah yang ke-16 dan ianya merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di bumi Makkah. An-Nahl sendiri membawa makna lebah, tetapi dalam Quran ini ada surah-surah yang mempunyai nama yang lain daripada yang kita maklum, nama yang kita tahu. An-Nahl juga disebut sebagai surah An-Ni'am, yang membawa maksud nikmat-nikmat. Dalam Quran ini banyak surah-surah sebenarnya yang ada nama yang lain daripada yang kita maklum. Contohnya surah Al-Mulk. Al-Mulk, di antara nama Al-Mulk ini disebut sebagai surah Al-Munjiyah.
Al-Mani'ah, Al-Mujadalah, Al-Mulk, Tabarak dan lain-lain. Itu di antara nama surah Al-Mulk. Nama-nama surah ini biasanya dia berdasarkan kelebihan surah tersebut. Sekiranya ada dalam hadis, maka nama-nama itu berdasarkan kelebihan yang Nabi sebut tentang surah tersebut. Ataupun nama surah ini berdasarkan isi kandungan surah tersebut. Contohnya Al-Mulk tadi, pertama Nabi sebut kelebihan, hiya mani'atun wa hiya munjiyah. Sifat Al-Mulk itu Nabi kata hiya mani'ah, dia menegah kamu daripada azab kubur, dan munjiyah, munjiyah ni menyelamatkan kamu daripada azab api neraka. Maka nama lain bagi surah Al-Mulk itu disebut Al-Munjiyah, berdasarkan kelebihan surah yang Nabi sebut. Disebut Al-Mani'ah, disebut Al-Mujadilah. Kenapa surah Al-Mulk ini menjadi pembantah di dalam kubur nanti? Maka demikian An-Nahlu, nama surah yang masyhur disebut sebagai An-Nahlu, membawa makna lebah. Nama lain baginda disebut An-Ni'am, kerana isi kandungan surah An-Nahlu ni banyak Allah Ta'ala cerita tentang nikmat. Kalau kita bela, kita baca permulaan surah cerita bab kiamat, kemudian Allah Ta'ala cerita nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hamba. Para mufassirin sebut sekiranya hamba Allah Ta'ala menekuni surah ini, sudah cukup mereka menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, kerana memandang begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba. Kalau betul tadabbur surah An-Nahl, sudah cukup buat hamba Allah Ta'ala ni malu untuk melakukan dosa. Kita ni orang yang paling banyak berjasa kepada kita, kita akan malu dengan dia. Kita tak akan sanggup menipu orang yang banyak berjasa pada kita. Mereka orang ni memang jenis tak ada tipu. Yang tu dia sanggup tipu siapa saja. Tapi bagi orang yang banyak berjasa bagi dia, bagi orang beriman ni, dia tak akan sanggup nak tipu, khianat dan sebagainya kepada orang yang banyak membantu. Maka lebih-lebih lagi sewajarnya manusia hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, yang jelas Allah Azza wa Jalla tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada hamba-hamba. Sepatutnya lebih lagi manusia malu untuk melakukan dosa kepada Allah, kerana Allah tak berhenti menunaikan segala hajat hamba-Nya dan memberikan nikmat. Tak ada hamba-Nya keseorangnya Allah Ta'ala bagi isteri, Allah bagi zuriat. Tak ada rezeki, Allah bagi kerja. Dengan kerja tadi dia boleh beli rumah, tempat dia berlindung, dia boleh makan minum. Semua tadi merupakan kurniaan daripada Allah. Dan kalau manusia cuba membilang nikmat Allah Ta'ala, nescaya tak mampu mereka membilang. Terlampau banyak nikmat Allah. Maka ia sudah cukup mewajarkan hamba Allah Ta'ala ini tidak bagi diri mereka melakukan maksiat kepada Allah. Sepatutnya menjadikan mereka tersangat malu kepada Allah Ta'ala. Hadirin berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, itu di antara perkara yang boleh kita sebut berkaitan tentang surah An-Nahl. Kalaulah manusia benar-benar tadabbur, nescaya mereka benar menjadi orang yang beriman. Hadirin berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, bila kata An-Nahl ini merupakan surah Makkiyah, maka pada surah Makkiyah ini ada beberapa asas penting yang kita kena faham. Surah yang diturunkan di bumi Madinah, dia akan bercakap soal hukum, kerana pada waktu itu Islam sudah mempunyai negara. Tetapi pada ayat-ayat Makkiyah ataupun surah Makkiyah, ia tidak membicarakan soal hukum. Sebaliknya ia bicara soal iman, cerita bab kiamat, cerita bab iman.
cerita bab syurga, cerita bab neraka. Yang ni dalam surah-surah Makkiyah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab tu para mufassirin sebut ayat-ayat Makkiyah ni tujuan besarnya liyusabbit imanahum. Tujuan besarnya nak mengukuhkan keimanan para sahabat. Ayat-ayat yang diturunkan pada fasa Makkiyah tujuannya beri kekuatan pada para sahabat untuk menghadapi serangan dan juga asakan daripada musyrikin Makkah. Antibiotik Allah bagi melalui surah-surah yang turun pada waktu tersebut. Kerana pada waktu itu sahabat mengalami dugaan yang begitu besar, dugaan paling berat. Antaranya apa? Ada para sahabat yang dibunuh, ada para sahabat dibakar, ada para sahabat yang diseksa secara berterusan. Kalau kita menyelusuri sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca kitab sirah Ibn Hisham, Ibn Ishaq, kita akan dapati kisah pada fasa Makkiyah ini cukup memilukan. Sumayyah dibunuh di hadapan suaminya Yasir. Yasir dibunuh di hadapan anaknya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dibiarkan tanpa dibunuh, tapi diseksa secara berterusan semata-mata bagi memaksa, agar Ammar bin Yasir meninggalkan Islam. Dia saja seksa secara berterusan, tak nak bunuh Ammar bin Yasir, biar Ammar bin Yasir tengok kedua ibu bapa yang dibunuh di hadapan matanya dengan tujuan nak lemahkan iman mereka, nak lemahkan iman Ammar bin Yasir. Begitu juga hari ni tuan-tuan, kaedah ni juga orang kufur guna buat pada saudara-saudara kita di bumi Rohingya. Mereka boleh je nak bunuh belaka. Tidak, ada yang mereka sengaja seksa. Bunuh anak depan ibu dia, bakar anak dia. Budak umur 6 tahun, 3 tahun, 2 tahun dibakar. Apa yang berlaku di bumi Rohingya ni bukan baru berlaku saat ni, bukan cerita tahun, bukan cerita tahun lepas. Sejarah penyiksaan ini lebih 200 tahun dihadapi oleh saudara kita di bumi Rohingya. Bermula daripada pemerintahan Raja Sulaiman Shah yang memerintah kaum muslimin di sana. Hak masuk ke bumi Arakan ni tabi'in, bawa Islam. Tetapi pengganas-pengganas agama ni betul kan? Pengganas ataupun pelampau agama Buddha ni menyerang kaum muslimin dan membunuh kaum muslimin sejak zaman berzaman sehingga kepada hari ini. Lewat tahun 70-an, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan perlindungan kepada kaum muslimin di Burma, sehingga kepada hari ini lebih 1 juta yang diberikan perlindungan. Demikian modus operandi mereka yang kufur kepada Allah. Sengaja mereka menyeksa orang beriman supaya apa? Kalau beriman ini tinggalkan Islam, mereka akan berhenti menyeksa. Kalau orang-orang Rohingya tu murtad keluar Islam, nescaya tidak berlaku penyeksaan kepada mereka. Kerana ini bukan ethnic cleansing, ini bukan pembersihan etnik, tapi ini melibatkan soal agama. Ratusan tahun. Tapi itulah sejarah kepayahan Islam. Bila dihimpit dengan kepayahan, mereka yang berada di dalamnya diajar erti keimanan yang sebenar, sehingga akhirnya Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Nak dapat pertolongan Allah,
tak cukup dengan semangat yang tinggi. Dia mesti datang daripada kekuatan iman dan kebergantungan yang penuh terhadap Allah Azza wa Jalla, sehingga melayakkan mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah bukan semata-mata pada bilangan manusia yang ada, tetapi pertolongan daripada Allah datang bila manusia berada dalam peperangan tersebut benar bertakwa kepada Allah dan bergantung kepada-Nya, baru Allah Ta'ala tolong. Hadirin rahmati Allah, demikian Allah tarbiyah para sahabat, tadrib, ta'dib. Allah bina para sahabat pada fasa Makkiyah. Mereka benar-benar ditempa sebagai orang yang benar beriman, dengan asakan ujian yang begitu berat, melahirkan mereka menjadi generasi yang benar-benar beriman kepada Allah. Generasi para sahabat yang kita sebut sebagai muhajirin, orang-orang yang berada di bumi Makkah, terima Islam. Al-Imam Ibn Kathir kata generasi ini tak ada orang munafik. Munafik dalam sejarah Islam tak mula daripada Makkah, tak mula pada Makkah. Di Makkah kalau ada orang yang murtad tu, tak ada munafik dah. Dia kalau tak beriman, dia tinggal tunggu Islam. Contoh macam peristiwa Isra' Mi'raj. Dia mula Islam, bila tak percaya pada Nabi, dia tinggal tunggu Islam. Murtad, jadi kafir begitu. Munafik ni berpura-pura beriman kepada Allah dan Rasul. Pada fasa Makkiyah tidak berlaku, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Tapi berlaku bila? Setelah orang muhajirin ini berhijrah ke bumi Madinah, bumi Yathrib. Orang Ansar pada waktu itu, orang Ansar ni Aus dan Khazraj yang Nabi persaudarakan orang-orang di Madinah. Nabi gabungkan orang muhajirin dan Ansar. Pada peringkat awal tak ada lagi orang munafik. Bila orang munafik timbul? Setelah peperangan Badar. Lepas perang Badar baru timbul. Ni Al-Imam Ibn Kathir cerita dalam tafsir. Lepas perang Badar baru Abdullah bin Ubay nak masuk Islam. Lepas tengok Islam boleh menang, nampak ada ruang, ada kebaikan untuk diri dia, baru diterima, baru dia masuk Islam. Sebab tu sikap mengambil kesempatan pragmatis ini, dia bukan konsep dan kaedah dalam Islam, kaedah yang baik. Contohnya, setengah-setengah orang ni dia nak jadi ke masjid, pengurusi masjid, contoh, supaya mengambil ruang orang kenal dia. Tak boleh. Bila perbuatan sebegitu, tak dapat bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah tak tolong, Allah tak beri kebaikan. Contoh, nak supaya kita faham. Maka demikianlah Abdullah bin Ubay pada waktu itu, setelah peperangan Badar baru terima Islam. Hadirin rahmat Allah balik semula. Kerana itu penting, saya kira, untuk kita sama-sama tadabbur, mengambil manfaat daripada ayat surah Makkiyah ini senantiasa. Dan pada malam ini kita nak bincangkan dan bahaskan daripada surah ini. Hadirin rahmat Allah, pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat surah An-Nahl ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullah fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah datangnya janji daripada Allah, dan janganlah kalian tergesa-gesa. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ayat pertama ni asbabun nuzulnya, sebab turun ayat.
Bila mana Nabi SAW sebut kepada orang munafik, sebut kepada orang-orang musyrik, sebut kepada orang musyrik Makkah perihal kedatangan kiamat. Nabi pergi cerita, Nabi suruh orang-orang musyrik supaya beriman kepada Allah. Berimanlah, hentikan sembahan kepada berhala. Kita semua ni akan mati dan akan dibangkitkan semula pada hari kiamat nanti, dan pada waktu itu Allah akan berikan balasan. Nabi sebut tentang kiamat kepada orang musyrik. Allah Ta'ala, Nabi mengingatkan kepada orang musyrik sebagaimana yang Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi. Allah ingatkan kepada Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau akan mati. Walaupun mu ni kasih aku, mu mati juga. Wa innahum mayyitun, dan mereka semua, orang beriman ke tak beriman, semua mati. Wa innakum yawmal qiyamati tub'atsun, dan mereka semua akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dan diberikan balasan. Nabi cerita soal kiamat, bila manusia mati dihidupkan semula dan diberikan balasan. Orang-orang musyrik Makkah, orang-orang Makkah, mereka mempertikaikan Nabi. Mereka kata mustahil orang yang mati boleh hidup semula, tak logik, tidak munasabah. Suatu logik ini kalau kita lihat daripada kerangka akal yang keluar daripada Quran dan Sunnah, maka kita akan melihat logik sekadar pada panduan kerangka barat, melihat logik, sehingga kita tidak dapat menilai di antara kebenaran dan kebatilan. Tetapi setiap perkara dalam Islam ianya mempunyai pandang sisi yang berbeza. Islam tengok keadilan dengan pandangan yang berbeza. Islam tengok kezaliman dengan pandangan yang berbeza. Islam tengok semua perkara yang barat tengok, orang kafir tengok dengan pandangan yang berbeza. Bagi orang yang tidak beriman, mereka melihat dunia ini dan mereka berusaha untuk mencapai segala nikmat yang ada di atas muka dunia ini, kerana pada anggapan mereka setelah mati nanti tiada apa-apa yang berlaku. Jadi sebolehnya segala nikmat nak rasa atas dunia. Ada pun kita beriman diajar, setelah daripada dunia ni ada hari yang disebut sebagai kiamat, yang kita kekal di dalam. Nikmat besar mana pun atas dunia nanti tak boleh nak ditandingi nikmat di hari kiamat yang lebih berpanjangan. Kalau atas dunia hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 60 tahun sehingga 70 tahun, tapi di hari kiamat nanti kita tidak mampu lagi menetapkan masa itu kerana dia lebih panjang daripada waktu kehidupan kita di atas muka dunia. Kalau barat mengajar kita erti keadilan itu sama rata, maka agama mengajar kita wada'an syai' ala mahalli, meletakkan suatu pada tempat. Itu sifat adil. Bagi orang undang-undang, adil itu memberikan hak kepada yang berhak. Itu adil. Tetapi seluruh neraca ini, bila mana dilihat dengan acuan Islam, barulah manusia memahami dan beriman dengan. Tetapi orang musyrik Makkah pada waktu itu, mereka melihat kiamat ini tidak mungkin berlaku, kerana mana mungkin orang yang mati boleh hidup semula. Sehingga mereka tanya kepada Nabi, kalau benar berlaku kiamat, maka waktu bilakah berlaku kiamat ini? Bila masanya, bila waktunya, bila tarikhnya? Mereka tanya pada baginda Nabi. Dan mereka minta Nabi agar disegerakan kiamat. Agar terus mereka minta Nabi agar menyegerakan kiamat. Kalau betul kamu sebut tentang kiamat ni, datangkan dia sebagai bukti.
Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surah An-Nahl ayat pertama menempelak orang musyrik. Allah Ta'ala kata, ata amrullah, telah datangnya janji daripada Allah, yakni kiamat. Kiamat itu akan datang pada waktu dan ketetapan daripada Allah. Tak perlu orang musyrik nak suruhkan segera. Tak perlu Allah Ta'ala nak ikut orang musyrik semata-mata bagi membuktikan bahawa benar kiamat berlaku. Tak perlu. Kalau kiamat itu pasti berlaku pada masa dan ketetapan yang telah Allah aturkan. Jadi tak betul lah kalau orang musyrik suruh Nabi, kalau betul ada Allah Ta'ala betul ada kiamat ni, buat mari selalu. Kenapa orang yang terdahulu pada kita ada dah yang mati, orang yang dekat pada kita ada dah yang mati, bila mereka nak hidup? Jadi tak perlu Allah buat begitu bagi membuktikan. Tak perlu. Nak ikut perkataan orang musyrik, tak perlu Allah. Saya teringat seorang syekh di Yaman, Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Dia merupakan pengasas Universiti Al-Iman. Dia cerita dalam satu muhadarah dia, satu ceramah dia. Satu ketika dia beri ceramah di Aden. Aden dia orang tua lama-lama pergi haji dulu, dia tahu Aden. Zaman naik kapal, pergi haji naik kapal dulu. Kalau pergi haji naik kapal ni, kapal air ni, dia berhenti kat Aden untuk beli bahan makanan. Daripada kapal buat turun kan, timbul. Untuk saya cerita begitulah. Waktu saya nak pergi belajar Yaman, dia kata Aden. Tu ingat Aden, dia kata. Jadi orang lama-lama dia tahu Aden. Jadi satu ketika Syekh ni pergi mengajar di sebuah masjid, beri muhadarah, beri ceramah. Seusai daripada ceramah, datang seorang lelaki bertemu Syekh. Ni nak bagi faham ni, nak bagi faham pada kita, Allah Ta'ala tak perlu pun nak ikut perkataan orang musyrik. Nak ikut turut orang musyrik. Kenapa? Tuhan ni bukan tugas dia mengikut orang. Hak kerja ikut ni hamba. Kita hamba kena ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut kita. Supaya kita berdoa. Jangan seolah-olah kita berdoa tu perintah pada Tuhan untuk buat apa yang kita nak. Kita minta buat cara minta dengan Tuhan. Ada orang yang berdoa seolah-olah beri perintah kepada Tuhan. Ya Allah beri sekian. Seolah perintah. Minta dengan perintah dua benda berbeza. Orang musyrik seolah nak perintah Tuhan buat mari kiamat segera. Jadi nak faham pada kita. Syekh satu hari dia cerita, datang seusai dia pada ceramah, datang seorang orang Arab Yaman. Orang Yaman bertemu dengan Syekh. Lalu dia tanya pada Syekh, aku ada satu soalan yang merunsingkan kepala aku, iaitu aku ni bekerja dengan sebuah syarikat Cina yang buat jalan di Yaman. Yaman ni bangunan parlimen dia Cina, negara Cina nak bagi buat. Sebab tu bahagian Cina di Yaman ni tanpa cukai, masuk begitu. Sebab dia ada perjanjian. Kalau Cina buat jalan, buat bangunan parlimen, buat perpustakaan, buat sekian, buat, dia takkan bagi duit satu sen pun, tapi buat semua benda tu, maka barang Cina masuk ke Yaman tak perlu cukai. Jadi itu Cina jalan di Yaman dia banyak buat. Dia macam highway plus apa dia buat gitulah, cuma tak ada betul lah di sana ya. Jadi buah besar bagi orang Arab ni Cina ni. Jadi Cina pula jenis kaum ini tak percaya pada Tuhan. Satu ketika dah orang Arab ni dia akan dakwah dah. Selagi dia dah ayat, dia ajak pada Islam, ajak beriman, ajak percaya pada Tuhan. Jadi sampai satu ketika bila tengah nak buat jalan tu, ada satu batu besar. Batu besar ni mengganggu tugas mereka untuk buat jalan. Lalu tokoh Cina ni sebut pada pekerja dia, kamu semua ni cerita pada aku bahawa Tuhan kamu Allah tu maha perkasa.
Dia menciptakan segala sesuatu, makna dia ni maha kuat. Maka suruhlah Tuhanmu yang maha kuat, maha perkasa ni untuk alihkan batu ni. Kalau betul Tuhanmu tu ada, kalau dia betul kuat, boleh cipta alam, tak kata dia alih batu ni. Jadi Tuan sini ni sebut pada orang Yaman. Orang Yaman tu tak boleh nak jawab, tengah sekolah pun tak habis, pening lah. Akhirnya dia jumpa Syekh Majid, tanya pada Syekh Majid, macam mana aku nak jawab? Lalu Syekh Majid Az-Zidani kebetulan, tuan-tuan boleh baca buku Syekh Majid ni, banyak terjemah. Ijazul ilmi, mukjizat saintifik. Dia ada kitab Al-Iman, dia cerita bagus sangat kitab. Jadinya pada waktu orang Yaman ni mengadu pada Syekh, orang Arab ni dia pakai serban atas kepala. Jadi budak Arab lalu depan dia, budak ni lalu, ada budak lalu. Biasa di atas jalan, jumpa depan jalan, ada budak lalu. Lalu Syekh ambil serban budak tu, Syekh lempar atas jalan. Dia lempar atas jalan. Lalu budak tu pun pergi ambil balik serban. Syekh minta pinjam serban dia. Lalu Syekh lempar atas jalan. Syekh pun suruh budak tu pergi ambil serban. Budak tu pun pergi ambil serban dia, bagi pada Syekh semula. Syekh kata, kalaulah Tuhan itu pada pandangan dia adalah buat apa yang disuruh, Tuhan ni boleh buat benda yang disuruh, maka Tuhan bagi Cina tu tadi adalah budak ni. Sebab budak ni kita suruh apa pun dia boleh buat. Maka ambillah Cina tu, ambil ni budak ni sebagai Tuhan. Tapi bagi kita Tuhan bukan apa yang kita suruh. Tuhan ni bukan ikut apa yang kita suruh, tapi kita sendiri akan ikut apa yang Tuhan suruh. Tuhan. Jadi sebab tu nak bagi faham pada kita, dalam ayat surah An-Nahl ni Allah ajar templak orang musyrik. Tak perlu pun Allah nak ikut orang musyrik, apatah lagi mematuhi perintah mereka, kerana tidak layak bagi Allah Ta'ala. Tak perlu. Dan Allah Ta'ala kata, fala tasta'jilu, jangan kalian tergesa-gesa minta kiamat datang segera. Kiamat itu akan datang pada ketetapan dan waktu yang Allah tetapkan. Pada masa yang Allah datangkan dia akan datang. Dan dia datang, kata Allah Ta'ala dalam Quran, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat ini dia tidak datang kepada kamu, kata Allah, melainkan dalam keadaan yang mengejut. Itu kiamat. Kita tak terjangka waktu datang. Dan saat sebelum berlaku kiamat itu sudah sukar bagi manusia. Ramai manusia kufur kepada Allah, ramai manusia berada dalam kesesatan. Maka tiada apa yang dapat menyelamatkan mereka sehingga saat sebelum datang kiamat, sehinggalah saat datang kiamat. Dan orang musyrik, orang yang syirik pada Allah, paling menyesal bila mana kiamat datang. Mereka paling menyesal kerana tidak sempat beriman kepada Allah dan Rasul. Hadirin rahmati Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita sifat orang beriman dan orang tidak beriman. Mesti ada tamayyuz, ada beza. Jangan tak ada beza. Kita dengan orang kita dengan orang tak beriman lebih kurang. Dari sudut ibadah pun lebih kurang, semua benda lebih kurang. Tak boleh. Mesti ada beza. Orang beriman mereka meninggikan Allah Ta'ala dalam setiap sudut hidup mereka. Mereka meninggikan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala daripada perbuatan syirik, daripada sebarang perbuatan yang merendahkan Allah. Ada pun orang musyrik, mereka merendahkan Allah Ta'ala dengan
dengan melakukan syirik, dan mereka ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman mereka meninggikan Allah Ta'ala dalam setiap sudut hidup. Mereka letakkan perintah Allah Ta'ala yang paling tinggi. Innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jawapan orang beriman itu bila dipanggil berhukum kepada Allah dan Rasulnya, berhukum dengan Allah dan Rasulnya, jawapan mereka kami dengar dan kami taat. Ini orang yang berjaya. Nak buat satu benda, mereka tengok neraca Quran Sunnah dulu. Apa kata ulama tentang. Bukan mereka buat dulu baru cari apa pandangan ulama, apakah ia dihalalkan ataupun diharamkan. Ini bukan sifat orang beriman. Bukan dia buat dulu baru cari apakah ia halal atau haram. Sebelum dia buat, dia tengok dulu apakah ia dibenarkan syarak ataupun tidak dibenarkan syarak. Maka di sifat orang beriman, mereka meninggikan Allah Ta'ala dalam setiap sudut. Mesti ada tamayuz, ada beza dia dengan orang yang tidak beriman. Tidak boleh sama. Hatta dalam ibadah pun Nabi ajak kita tamayuz, beza. Tak boleh sama. Bukti dia apa? Tengok puasa hari Tasu'a, hari Ashura, 9-10 Muharram. Peringkat awal Nabi puasa 10 Muharram. Puasa belakang sahabat 10 Muharram. Bila tahu orang Yahudi puasa sama 10 Muharram, Nabi suruh buat beza. Tak boleh sama ibadah kita dengan Yahudi. Nabi buat beza. Nak tunjuk bahawa orang beriman mesti beza dengan orang tidak beriman. Maka Nabi suruh puasa 9 Muharram, hari Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Semua benda Nabi suruh kita beza. Jangan sama lebih kurang ibadah kita dengan mereka. Orang bukan Islam sambut Krismas, kita pun sambut juga. Kalau lebih teruk lagi, gatal juga nak ucap Merry Christmas. Tak perlu. Tidak ada tuntutan bagi kita pun untuk menyampaikan ucapan tersebut. Banyak lagi benda lain. Hadirin rahmat Allah, ulama dijaga pak, jaga. Takut kita ni mudah tergelincir dengan ucapan. Mula-mula beri ucapan, lama-lama rasa hari tersebut besar juga bagi kita. Ini bahaya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudiannya yang terakhir saya ambil ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, yunazzilul malaikata biruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Ta'ala menurunkan para malaikat membawa ar-ruh, yakni wahyu Allah, dengan perintah daripadanya ke atas hamba-hambanya yang Allah kendaki, iaitu para nabi. An anziru, untuk beri peringatan bahawasanya tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan hanya senya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertakwa. Demikian ayat yang kedua. Ayat kedua ni penting sangat untuk kita faham. Sifat pada Quran ini dia sama seperti roh. Sifat wahyu dia seperti roh, super. Roh ni bila tak ada pada batang tubuh, mati batang tubuh tadi. Seorang tu hak mati tak ada roh pada diri orang mati. Demikian juga hati yang mati. Ma li jurhin bi mayyitil alam, sebuah syair Arab sebut. Orang yang mati ni kita lukakan, kita cederakan, dia tak rasa apa-apa. Begitu juga hati yang mati, kita berilah peringatan lagu mana pun agar kembali kepada Allah dan beriman kepada Allah, dia takkan berubah. Sebab hati mati. Sebab apa hati mati? Sebab jauh daripada petunjuk Quran dan Sunnah. Bila jauh daripada petunjuk Quran, mati hati manusia. Yang menghidupkan hati kita ni dengan kita buat titah perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, menjunjung perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau jauh daripada perbuatan tersebut, maka mati hati. Hati mati ni berilah peringatan lagu mana pun ia tak beri kesan. Kenapa? Hati telah tutup, rosak dengan
dengan maksiat yang dilakukan. Atau Allah sebut Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Ini sifat orang munafik, hidup buat dosa berpura-pura, beriman kepada Allah Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim. Al-Imam Ibn Katsir kata, dia bahas perkataan qafala, taba'a, khatama. Tiga ni maksud tutup belaka. Tapi yang dimaksudkan khatama, khatamallah ini Allah tutup sehingga kegelapan di dalam hatinya tidak lagi boleh keluar dan cahaya kebenaran tidak lagi boleh masuk dalam hatinya. Itu tutup apa? Khatam. Cok pun orang panggil khatam, cicir pun orang panggil khatam. Cok tak boleh pandai dah kalau cok dah. Maknanya tertutup terus sehingga cahaya kebenaran tak boleh lagi masuk, dia kekal dalam kesesatan. Suatu bahaya. Kita hidup dalam hati kita dengan Quran, hidup dalam dengan zikr Allah. Jangan biarkan dosa terus menyelubungi hati sehingga akhirnya kita tidak lagi merasa nikmat atas ketaatan. Hari demi hari rasa tak nikmat sembahyang, hari demi hari tak rasa nikmat dalam ibadah, hari demi hari tak rasa nikmat dalam baca Quran. Ini tanda-tanda pada hati mati. Dengar peringatan Allah tentang azab, tak bergetar dah jiwa. Semakin hari semakin tak takut pada Tuhan. Dia tak ada hati, hampir pada mati. Kena ubat. Ubat bagi hati mati ni istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka dengan itu ia menjadi ubat kepada kita. Dan tugas besar Nabi, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu. Dia ingatkan pada mereka tiada seni yang layak disembah hanya seni kepada aku, mereka bertakwa. Ini tugas para anbiya, ajak manusia supaya sembah Allah. Tugas mana-mana para pendakwah, orang yang ajak manusia pada Islam, bukan ajak orang yang pada ikut diri dia, tapi ajak orang supaya tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan menyembah Allah. Hadirin rahmat Allah, saya kira itu sajalah kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya mohon maaf atas kelewatan. Saya sesat tadi silap surah sampai surah Bukit Sagar. Bukit Sagar. Nah, saya ingat situ lah. Saya rasa dulu mari masjid lain, kenapa jadi lain pula? Tak ingat jalan, lama dah tak mari, bertahun-tahun. Jadi saya mohon maaf, bukan sengaja lah, memang tak sengaja. Mari sampai Sya'alah tu awal sesat. Jadi saya semaya sudah, saya pun tanya Jumaat surah kata silap surah ni Ustaz. Kuliah kat sini pun tak apa dia kata. Tak boleh janji dengan orang sana, kena pergi sana. Jadi saya pergi sini, saya mohon maaf atas kesilapan ini. Dan yang keduanya, saya memohon izin daripada jawatan kuasa masjid untuk buat kutipan bagi Ma'had Al-Munir. Ini sebuah ma'had yang saya asaskan daripada tahun 2008 di bumi Sana'a, Yaman. Bila perang 2011, para pelajar pulang balik Malaysia ni, hari tu kita buka balik. Ni tahun kedua kita buka ma'had kita di Malaysia. Tenaga pengajar ni seorang syekh pada Yaman. Dan konsep ma'had kita ni, kita beri pendidikan percuma. Walaupun kita tak jadi Perdana Menteri pun kita beri dia. Pendidikan percuma dengan asas kita nak beri ruang kepada asnaf fakir miskin. Kita pilih orang-orang daripada asnaf fakir miskin untuk belajar tempat kita. Mereka ni kita beri percuma, kitab percuma, ngaji percuma semua sekali. Setiap tahun 1 bulan 12 kita akan buat temuruga. Kita akan tengok mari temuruga tadi, kita akan pergi rumah dia secara mengejut sebagainya, tengok betul ke tak mampu. Bila pergi tengok ada stroke, kanser lah. Nah, pergi tengok lasik mahal, TV besar tak ada lah. Kita tengok kemampuan. Yang kita pilih ni memang betul-betul asal lah. Ada daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, majoritinya Selangor. Ada daripada Hulu Langat dan beberapa daerah yang lain. Yang mana ma'had ini kita buat di Taman Bukit Permai, dekat Pandai Indah, Kampung Ceras Baru, atas bukit. Kita sewa rumah 2,5 tingkat, kita buat ma'had ini. Hadirat nak mari ziarah pun boleh mari ziarah.
Jadi bila kata percuma ni, dia memerlukan sumbangan orang ramai lah demi kelangsungan. Bagi orang yang mampu, dia boleh belajar kat mana-mana madrasah ataupun ma'had. Tapi yang tak mampu, takkanlah, tak layak belajar agama Allah. Takkan kita nak kelaskan manusia dengan wang ringgit. Jadi sebab tu kita buka ruang untuk anak-anak tidak berkemampuan untuk belajar agama Allah Ta'ala. Kan ulama' dulu pun lahir ramai pada orang yang tidak punya wang, tapi mereka dididik, ditarbiah oleh para guru mereka sehingga menjadi ulama' yang besar, Imam Syafi'i dan para ulama' yang lain. Jadi hadirat rahmat Allah, itu pertama. Jadi setiap bulan ni kos yang terpaksa kita tanggung RM12,000 setiap bulan. Jadi hadirat nyumbang sangat kita lakukan pada malam ini. Saya minta jawatan kuasa masjid tolong bentang ke sejadah. Yang keduanya, sekiranya ada hadirat yang berkusudia, kita buka wakaf. Sebab kita berhasrat nak beli tanah di Ulu Langat untuk besarkan ma'had ini. Sekarang ini kita sewa bangunan tu tadi, rumah 2 tingkat setengah ni, setiap bulan ambil RM2,800. Sewa tu saja, berat lah. Jadinya kami bincang, maknanya menjadi keperluan kita nak kembang ma'had. Ruang yang ada pun sepik lah. Jadi memerlukan kita kena ada tempat kita sendiri, ILPJ, kos dan sebagainya. Dan kita bercadang nak beli tanah di Ulu Langat, di Dusun Tua, yang mana tanah tersebut ada 4 ekar. Kita nak beli seekar daripada 4 ekar tadi, harga RM180,000 seekar. Jadi kita buka sekiranya hadirat nak wakaf, ada CJ wakaf harga RM50 setengah kaki, untuk buat yang demikian. Dan mudah-mudahan dengan segala wakaf yang tuan-tuan buat ini berpanjanganlah pahala. Kalau dibuat atas nama bapak, maka panjang dan juga pahala selagi mana ia berjalan di pendidikan yang memberi manfaat kepada manusia dan agama, insya-Allah. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetangga